أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang masih lagi Allah taala izinkan kepada kita dan menerima kita sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, biasanya kalau kita bercakap berkait dengan tetamu ni, kalau kita jadi tetamu seseorang, biasanya orang tersebut akan hidangkan kita, sama ada hidangkan minuman atau makanan, dan menyebabkan kita rasa hilang dahaga dan kita rasa kenyang lah tuan-tuan sekalian. Maka bila mana kita jadi tetamu Allah ni bagaimana pula? Maka samalah tuan-tuan, kalau kita dihidang oleh tuan rumah dengan minuman dan hidangan dengan apa sahaja, kerana tuan rumah tu biasanya tuan rumah orang yang mengambil berat tentang tetamu. Allah lagilah mengambil berat tentang tetamu. Cuma saya ulang lagi sekali, habis kita ni dapat makan apa ni malam ni tuan-tuan? Kalau dah jadi tetamu Allah, kita kan manusia kan ada 5 perkara: jasad, roh, hati, akal, nafsu. Yang kita jadi tetamu manusia ni, tetamu jiran kita, tetamu kawan kita, itu dia bagi makanan jasad. Bila mana kita jadi tetamu Allah, Allah bagi kita makan makanan roh. Ibadah tadi menguatkan roh kita. Ya, makanan akal sekarang ilmu, majlis ilmu ni makanan kepada akal. Kitab yang kita baca pula tuan-tuan, kitab zikir. Zikir ni makanan kepada hati. Dan makanan kepada nafsu. Sekarang biasanya kalau duduk di rumah Allah ni, nafsu kita tenang sikit kan? Ada nak tidur, nak makan. Dia tak ada tuan-tuan nak perasan nafsu kita ni kalau duduk kat rumah macam-macam. Kejap dia nak minum, kejap teh tarik, kejap roti canai banjir. Cuba, tapi ada rasa nak makan ni roti canai banjir. Malam ni ada apa malam ni? Tak ada. Sebab PKP ni, SOP ni, kita tak ada makan di surau dah. Walau bagaimanapun tuan-tuan sekalian, alhamdulillah sebelum daripada ni dapat juga kedua-duanya sekali. Itulah kita katakan bahawa bertuahnya kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting sekali tuan-tuan, biasanya kalau orang jadi tetamu di rumah seseorang, dia akan ingat kita. Macam kita jadi tetamu di undangan kenduri, dia jumpa di tempat lain, tuan rasa pernah datang kenduri saya ni. Kita orang tu ingat. Kita harap begitulah tuan-tuan di saat kita kembali bertemu dengan Allah. Oleh kerana kita 5 waktu, 5 kali, 1 hari 1 malam jadi tetamu Allah. Di saat kita kembali bertemu Allah di akhirat nanti, insya-Allah Allah akan mengenali kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, malam ni kalau kiranya muka surat 206, kita masih lagi membaca kitab Haqaiq Anit Tasawuf, Hakikat Tasawuf, Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu taala. Dan muka surat 206 ni tuan-tuan, sambungan kepada perbahasan daripada muka surat 205, peringatan agar tidak meninggalkan zikir.
Ya tuan-tuan, diingatkan kepada kita jangan pernah sekali-kali meninggalkan zikir. Sama ada zikir lepas solat ataupun zikir bila-bila masa sahaja pun, tuan-tuan sekalian, ada masa jangan kita tinggalkan zikir tersebut. Sama ada zikir pagi, zikir petang dan sebagainya. Baik, saya nak ulang lagi sekali supaya ada sedikit kesinambungan pada malam ni, muka surat 206 tu. Saya nak baca sedikit pada muka surat 205. Baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi peringatan di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya agar jangan meninggalkan zikir. Ya, jangan, kalau kita tak nak ke mana tuan-tuan, lepas imam bagi salam, duduklah sekejap. Ya, zikir, lepas zikir tu pergilah, nak pergi mana-mana tak ada masalah. Ya, kerana apa? Kerana kita dah bagi masa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu juga golongan arifin billah, ya, golongan yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dari kalangan murabbi mursyid. Ya, dari kalangan murabbi mursyid, mereka telah memberi peringatan kepada murid-murid mereka supaya tidak meninggalkan zikir. Lepas tu kalau tuan-tuan, kalau kita sebagai seorang murid kepada seorang murabbi mursyid, dia akan bagi zikir kepada kita. Ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir umum, ada zikir khusus. Dan dia tetapkan masa. Kadang-kadang saya tanya juga, ada murabbi mursyid saya, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani hafizahullah ta'ala, dia tanya kenapa kita kena baca pagi, kena baca petang. Salah satunya dia kata, nak buat apa? Nak bimbing, nak latih kita jaga masa. Kerana masa ni tuan-tuan, dia umur kita. Nak latih supaya kita jaga masa. Jadi yang ni kamu kena baca pagi, yang ni katanya kamu kena baca petang, yang ni pula baca hari Isnin, yang ni baca hari Selasa. Salah satunya ialah nak latih kita supaya jaga masa. Yang kedua katanya pula ialah bila mana kita tetapkan bacaan pada satu-satu masa, dia ada keberkatan pada masa itu. Dan kalau tuan-tuan ada berhajat apa-apa nak berdoa, ambil masa tu. Kerana masa tu, di saat kita sentiasa jaga, paginya kita zikir, petangnya kita zikir, kalau kita berhajat apa-apa tuan-tuan, doa pada waktu tu, insya-Allah dia barakah. Kerana masa ni dia ada keberkatannya sendiri. Sebab tu waktu duha lain fadilat dia kan. Waktu malam tahajud lain, waktu sahur ada khusus juga waktu dia. Sebab tu Allah sampai bersumpah wadduha, demi waktu duha. Allah sampai bersumpah dengan waktu-waktu tertentu kerana dia ada barakah. Baik, peringatan Al-Quran yang ni saya dah baca, cuma saya nak ulang lagi sekali. Ya, kemudian kita terus pada muka surat 206 tadi. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, Allah mengatakan waman, dan sesiapa sahaja ya'shu, yang dia ni hidup, an dzikrir rahman, tetapi dia berpaling daripada, kalau terjemah ayat Quran tu dalam tu, dia terjemah zikir di situ ialah pengajaran. Ya. Kalau kita terjemah juga dari segi bahasa asalnya, Allah sebut sesiapa yang hidup di dunia ni an dzikrir rahman, dia berpaling daripada ingat kepada Tuhan Ar-Rahman. Antara peringatan daripada Allah ialah pengajaran-pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Dia berpaling, dia lupa, dia tolak. Nuqayyid lahu, kami adakan baginya syaitanan, satu syaitan. Ya, siapa yang tidak berzikir kepada Allah, bahkan meninggalkan pengajaran-pengajaran ya daripada Allah, nasihat-nasihat daripada Allah, daripada Al-Quran tu, dia dalam kurungan tu Al-Quran, orang tersebut Allah mengatakan kami akan bagi untuknya, sediakan untuknya seekor syaitan. Ada tengah terjemah dulu masa saya mengaji, diikat kepada kita seekor syaitan. Apa tujuan syaitan itu? Fahuwalahu qarin, supaya syaitan tersebut jadi kawan rapat dia. Cuba tuan-tuan cek balik, kawan rapat tuan-tuan tu nama apa? Ke nama yang ada dalam ni. Wal iyazubillah. Kita kena cakap, saya minta berlindung daripada Allah. Sebab tu duduk sekejap, bagi salam, duduk sekejap zikir. Kalau kita berzikir, siapa kawan kita? Malaikat. Kerana malaikat ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan masih ingat lagi hadis-hadis yang kita baca ke depan nanti, ke depan yang awal-awal dulu. Allah Ta'ala ni dia ada satu pasukan malaikat. Pasukan malaikat ni ditugaskan oleh Allah yatufuna fit turuq. Kalau tuan-tuan ingat lagi yang kita belajar dulu, mereka akan merondo-rondo di jalan-jalan. Jalan tu pula diguna oleh Allah dalam bentuk plural. Maknanya di jalan-jalan ni semua ada ni, bukan satu jalan.
bukan jalan utama depan, tak. Setiap jalan lorong-lorong, taman-taman tuan-tuan tu ada malaikat yatufuna. Yatufu ni kalau kita guna bahasa asal yang kita selalu duk sebut tu ialah tawaf. Yatufun, mereka tawaf, maka mereka lalu jalan ni, kemudian lalu pula jalan ni, ya, tak ada lagi, pusing lagi jalan ni, pusing jalan depan pula tuan-tuan sekalian, ya. Apa yang dia cari? Yaltamisuna majalisaz zikir, dia cari majlis zikir. Ni kalau kita nampak penuh ni malaikat ni tuan-tuan sekalian dia. Sebab apa? Sebab bila mana satu kumpulan peronda malaikat ni, kalau kita guna bahasa baru, minta maaf tuan-tuan, boleh ya, peronda lah ya. Kau nak guna bahasa apa? Boleh lah tuan-tuan. Sebab dia duduk pusing-pusing, tak tahu. Jangan tanya saya pula dia naik apa. Ya, malaikat ni tuan-tuan 300 ribu kilometer per saat. Itu kelajuan dia. Tuan-tuan baca dalam kitab Manusia dan Islam karangan almarhum Datuk Dr. Harundin, ada satu kitab besar tu. Saya ingat dia kitab dia besar ni tuan-tuan, kitab dia. Ni besar ni. Dan tebal, lebih 500 muka surat. Dia tulis tajuk dia Manusia dan Islam. Oleh kerana dikatakan malaikat itu daripada cahaya, maka dikiaskan wallahu alam cahaya apa sebenarnya. Ya, yang kita tahu cahaya lampu. Lampu tu pula beza-beza cahaya dia. Lampu jalan lain, lampu kereta lain, lampu rumah lain, lampu stadium lain. Betul ya? Ada rasa nak pasang lampu stadium kat surau? Tak ada setakat ni. Tak boleh tuan-tuan. Dia lain cerita dia. Jangan pula jangan AJK buat cadangan yang bukan-bukan. Supaya apa katanya? Supaya lebih terang. Tak. Ya, dia ada tempat-tempat dia. Maka cahaya ini berbeza, takut orang salah faham. Habis malaikat ni daripada cahaya. Ya, cahaya yang mana satu? Wallahu a'lam. Tapi kelajuan cahaya 300,000 km per saat. Maknanya dia boleh pusing. Kalau kawasan kita ni berapa kali satu saat dia pusing. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian. Allah. Tapi kalaulah ada orang ni tuan-tuan tak nak berzikir dia, ya, sekejap bukan lama sangat pun, nuqayyid lahu syaitana, kami akan bagi kepada dia seekor syaitan. Sebab ditulis di sini satu aja. Nasib baik tak tulis syayatin. Syayatin tu banyak. Ya, satu. Setiap seorang ada satu. Lahu fala fahuwa lahu qarin. Apa fungsi dia? Dia jadi kawan rapat dia dengan dia. Patutlah kita tengok dia ni kecil aja tapi makan 3 pinggan. Ini makan dengan siapa tu? Betul tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak tengok tempat kenduri. Tengok kecil aja. Dia ambil penuh pinggan. Dia makan dengan siapa tu tuan-tuan? Tu tambah lagi. Betul tuan-tuan ya. Sebab tu kami masa duduk mengaji dengan almarhum Datuk Dr. Harundin dulu. Ni tuan-tuan balik datang surau ni. Tuan-tuan keluar daripada surau tu, ada yang ikut tu. Pernah nampak? Tak pernah ya. Tapi kalau kita belajar perubatan, ada ikut. Habis macam mana cara? Caranya sampai ke rumah jangan lupa bagi salam. Bagi salam macam mana? Ustaz, saya dengan orang rumah saya datang surau, tak ada orang kat rumah. Bagi salam. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk. Nak kuat lagi, pusing balik menghadap pintu, kata almarhum Tuan Guru ni, baca ayatul kursi. Baru dia tak boleh masuk. Kalau tuan tak bagi salam, mungkin lupalah barangkali dah rumah kita nak bagi salam. Buat apa kadang-kadang kan? Kita kadang rumah masuk je lah rumah kita bagi salam. Apa? Kita pun dah ada kat luar dengan orang rumah, dengan anak-anak. Masuk. Tak baca bismillah. Tak pusing balik baca ayat kursi, maknanya dia akan masuk sekali dengan kita. Kalau kita pergi ke dapur, minum teh ke minum apa, dia minum teh sekali dengan kita. Dia ni pula, perangai syaitan ni pula tuan-tuan. Kalau dia minum atau dia makan, perangai dia berak dulu. Di atas makanan tu dia kencing. Itu perangai cara dia makan. Disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Imam Nawawi, tuan-tuan boleh baca dalam tu. Ada satu kisah kan, Nabi tengok seorang sahabat, Nabi tengok dia makan, Nabi nak muntah. Sahabat tu tanya, wahai Rasulullah, ni saya cerita rekah-rekah ni tuan-tuan, kalau orang tu sudah berkawan dengan syaitan, inilah jadi dia. Ya, jadi Nabi nak muntah. Maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu tengok aku makan nak muntah? Dia kata, kamu tahu tak, oleh kerana tadi kamu makan, kamu tak baca bismillah. Bismillah tu kan nama Allah. Nama Allah tu kan zikir. Sebut nama Allah tu kan zikir. Wazkurisma rabbik. Sebutlah nama Tuhanmu, atau berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia tak baca. Habis bila mana aku tak baca, apa jadi wahai Rasulullah? Aku tengok masa kamu ambil makanan kamu, syaitan duduk atas tu, dia berak, dia kencing, kemudian kamu makan sekali dengan berak kencing syaitan itu. Itu yang aku nak muntah.
Kemudian bukan setakat tu, dia masuk bilik kita, dia tidur dengan isteri kita sekali-sekali dia. Lepas tu dia tindih kita tu. Ataupun dia masuk dulu, dia mengantuk barangkali lah, dia masuk dulu, dia pergi tidur dulu, kita pun tidur tindih dia, lepas tu dia bangun balik tindih kita. Wallahu alam tuan-tuan sekalian, dia banyak benda lah kalau dah berkawan dengan syaitan. Syaitan kan kerja dia buat jahat. Syaitan tu sendiri daripada perkataan asalnya ialah syaitana. Tuan-tuan rujuk dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Daripada mana perkataan syaitan? Asal perkataan syaitan ni syaitana, syaitanun. Apa makna syaitanun? Satu makhluk yang tak pernah buat baik. Kerja dia selalu buat jahat. Jadi kalau dia jadi kawan kita, dia akan kira macam-macam mana pun kita jadi jahat macam dia. Kenapa? Kerana dia nak kita masuk neraka selama-lama dengan dia. Puncanya daripada mana? Kita tak nak berzikir kepada Allah. Ni macam mana ada orang kata zikir lepas sembahyang ni jadi bid'ah ni? Macam mana? Macam mana dia cakap ni? Ke dia nak berkawan dengan syaitan dah? Takat tu dulu dah tuan-tuan sekalian ya. Sebab musim-musim ni, musim-musim panas ni, orang minta dalil. Tahu tak ni? Hai, mana dalil Ustaz? Dalil. Yang dia ni, grup-grup ni satu dalil tu je dia pakai. Itu pun dia salah faham terhadap dalil tu. Nanti kita buat khusus pula tuan-tuan bab tu. Okey, selesai situ. Seterusnya saya nak baca muka surat 206. Yang tadi kita minta berlindung sangat-sangat dengan Allah, dan kita minta rezeki daripada Allah supaya Allah jadikan kita, isteri kita, anak cucu kita sentiasa hidup dalam berzikir kepada Allah. Macam mana nak buat sentiasa? Hati kita. Ya. Mulut kita ada waktu nak bercakap, ada waktu nak diam, ada waktu nak makan, silakanlah. Tapi hati kita sentiasa ingat Allah. Orang ini tak akan disentuh, diganggu oleh syaitan. Baik, peringatan sunnah. Tu ya 206. Ya, peringatan daripada sunnah. Ruwiya an Abi Hurairah, ya, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin, tidak ada satu kaum. Saya terus terjemahlah tuan-tuan, cepat sikit masanya. Ma min qaumin, tidak ada satu kaum, yakumuna fi majlis, yang mana kaum tersebut bangkit daripada tidak tuan-tuan, silap saya ni. Ma min qaumin ni betul lah, dia apa ni, dia ada nafi kat situ. Ma tu tidak ada, min daripada, qaumin satu kaum, yakumuna min majlisin, yang mana kaum itu bangkit daripada satu majlis. Dah selesai majlis, dia pun bangunlah, ya, nak pergi, nak keluar daripada majlis tersebut. Tetapi masa dia duduk dalam majlis tu, la yazkuruna fihi Allah, la yazkuruna fihi Allah, maka dalam majlis tersebut dia tidak menyebut, ya, mereka. Kalau di sini tuan-tuan, saya sebut sedikit kaedah bahasa Arab. Bila mana disebut kaum, maknanya ramai. Ya, ramai. Ada waw tu pula, yakumuna, itu ramai juga. Dan kita pun dapat faham lagi, majlis tu biasanya ramai lah. Kenapa saya cerita kepada tuan-tuan begitu? Supaya kita faham perkataan selepas daripada itu, iaitu la yazkuruna fihi Allah, yang mana mereka yang ramai-ramai berada dalam majlis itu tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat Allah. Maknanya satu-satu majlis ni kalau tuan-tuan nak buat, mesti ada dalam tu unsur zikir. Unsur zikir ni banyaklah tuan-tuan. Kalau majlis kenduri, buatlah awal tu sikit bacaan Quran. Kalau tuan-tuan sekarang ni pula nak panggil qasidah ke apa, nak alun-alunkan zikir munajat, biar ada majlis tu unsur dia zikir. Kemudian nak pasang lagu kahwin, pasanglah. Sebab majlis tu kan majlis kahwin. Ke nak pasang Quran daripada awal sampai akhir, itu majlis kematian. Islam ni mudah. Jangan kata takkan ustaz nak pasang lagu kahwin, boleh ke ustaz? Bolehlah lagu kahwin lah. Jangan lagu Hindustan, lagu Melayu lah. Tuan-tuan tak kena mengena dengan Hindustan sekalipun. Lagu Melayu, banyak lagu kahwin, lagu Melayu, nasyid-nasyid ada. Boleh. Supaya apa? Pengantin tu gembira. Kita ni dah lama dah kan ada rasa lagi. Biar pengantin tu gembira, sebab hari tu hari dia, kita raikan dia. Lepas tu nasyid pula, nasyid yang gembira. Jangan pula nasyid yang sedih-sedih, duk menangis, buat apa tuan-tuan. Ini Islam ni Allah tahu jiwa kita perlu berhibur, tapi kena ada unsur zikir, unsur ingat Allah. Jangan lalai dari Allah.
Tapi kalau ada satu kaum duduk dalam satu majlis, kemudian bangun daripada majlis itu, dan di dalam majlis itu tidak ada ciri-ciri ingat atau menyebut Allah padanya, illa qamu an misli jifah himar, maka melainkan umpama mereka bangkit daripada bangkai himar. Itu ibarat dia. Ya, seolah-olah dia bukan bangun daripada majlis apa tu, tak kira lah nama apa, ya, majlis hari jadi ke, hari lahir, atau majlis kenduri ke, diumpamakan oleh Nabi seumpama dia bangkit daripada satu majlis yang diibaratkan melainkan mereka itu umpama bangkit daripada bangkai himar. Ya, bangkai himar. Allah wa kana alaihim hasrah yaumal qiyamah, dan adalah suatu penyesalan terhadap mereka pada hari kiamat nanti. Kalau dia mati, dia sampai ke akhirat, mereka yang tadi yang ramai-ramai duduk dalam majlis tadi, semua akan menyesal. Menyesal tuan-tuan sekalian. Ya, tidak ada satu penyesalan yang paling besar yang dia lalui oleh termasuk ahli syurga sekalipun. Ya, ahli syurga yang masuk syurga pun menyesal. Kerana apa? Kerana dia tahu bahawa waktu-waktu yang dia lalui tidak ingat pada Allah, maka waktu itu terlalu merugikan dia di saat dia dapat tengok apa yang ada dalam syurga dia, nak banding dengan syurga orang lain. Gitulah tuan-tuan. Kemudian, ya, ni tak perlu, saya rasa saya tak perlu baca panjang sangat pada tuan-tuan. Yang saya sebut tadi pada muka surat 208 tu tuan-tuan, ya. 208, cuba lihat sekejap muka surat 208. Yang lain tu ni dalil-dalil lah, dalil-dalil yang hampir sama, yang Nabi pesan kepada kita akan mendapat penyesalan dan mendapat kerugian di akhirat nanti bagi siapa yang tidak berzikir kepada Allah. Adapun muka surat 208 tu yang saya baca apa terjemahan dia, ya, di mana daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menyesal ahli syurga melainkan kerana satu waktu telah berlalu tanpa mereka berzikir mengingati Allah padanya. Maknanya ahli syurga itu sendiri pun tuan-tuan akan menyesal. Ya, menyesal bukan masuk syurga, tak. Ya, menyesal kerana bila mana dia dah masuk syurga, dia tahu betapa besarnya habuan, balasan, ganjaran yang dia dapat hasil pada dia berzikir kepada Allah. Mungkin sekarang ni bagi saya, bagi tuan-tuan, kita rasa macam mana tuan-tuan, ya? Kita ni kalau masuk syurga pun kira okey dah, tak? Tak kira lah syurga apa pun, janji syurga. Ya ke tuan-tuan? Ke nampak lemah sangat? Kenapa dah buat keputusan macam tu? Dia umat Nabi Muhammad ni kan, Nabi pada pesan, iza sa'altumul jannah, apabila kamu minta syurga. Nabi ajar kepada kita salah satu caranya syurga ni nak kena minta. Amalan tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan nak harap dengan 3 rakaat tuan-tuan tadi? Berapa daripada 3 tu berapa yang khusyuk? Ya, betul-betul khusyuk. Samalah saya pun. Baik, tak payahlah tuan-tuan. Yang tadi apa tadi? Yang tadi kerana kita hamba, maka Allah Tuhan kita yang mencipta kita, dia suruh kita solat, kita solat. Dengan tadi nak masuk syurga, tak payahlah tuan-tuan. Bukan tak payah, tak cukup. Ya, dengan 3 rakaat. Habis macam mana? Minta dengan Allah. Tapi kalau nak minta syurga apa? Nabi punya bawa satu cita-cita yang besar kepada umatnya. Nabi kata, iza sa'altumul jannah fas'alul firdaus. Apabila kamu nak minta syurga firdaus. Assalam al-ma'wa. Ni tak payah. Jangan minta yang ni. Minta syurga firdaus. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan kerana syurga firdaus itu adalah a'lal jannah, syurga paling tinggi. Wa wastul jannah, dan dia pula syurga duduk tengah-tengah. Dia paling tinggi, dia tengah-tengah. Maknanya kita ada satu pemandangan pada kita boleh tengok syurga-syurga lain. Wa anna saqfahu, bumbung syurga firdaus ni, arsyur rahman, arash Tuhan ar-Rahman, dekat dengan Tuhan. Gitulah. Ya, tuan-tuan boleh mula minta sekarang ni. Dah mula, ya? Tapi ada juga ulama dia bagi pandangan begini. Dia kata umat Nabi Muhammad ni confirm syurga. Habis macam mana? Kita tak perlu minta syurga banyak-banyak. Habis nak minta apa? Minta jauh daripada neraka tu kena banyak. Sebab tu lepas solat, Allah ma'ajirna minan nar. Boleh pasal?
Kenapa tak kata, lepas solat kan makbul doa, kenapa tak sebut Allah ma'adkhinnal jannah, Allah ma'adkhinnal berapa kali? Kan 7 kali. 3 tu tuan-tuan. Oleh kerana dia dulu, saya tanya juga guru-guru saya masa kita duduk mengaji, kenapa ulama dulu, imam dulu dia baca 3 kan, ustaz-ustaz sekarang baca 7. Jadi alim ustaz sekarang ke? Dia ulama dulu tuan-tuan, 3 ni macam kita ambil wuduk lah, 3 ni paling baik. Untuk apa? Untuk meraihkan ada orang di belakang kita, makmum-makmum yang nak cepat, paling-paling kurang bacalah 3. Tapi kalau makmum-makmum yang tak nak cepat, baca sampai 7. Dia macam ni surau, macam surau tuan-tuan ni tak tahu, tuan-tuan kena tanya balik pihak Jabatan Agama, dia kategori mana ni, kategori dalam taman ataupun kategori tepi jalan. Tapi ini bukan jalan utama dah. Kalau jalan utama, bacaan imam tu pun tak boleh panjang kalau jalan utama. Tapi kalau jalan taman, tu boleh wirid panjang. Kenapa? Kita dah tahu dah, yang ada ni ahli jemaah ni yang dalam taman kita, dia pun tak nak pergi cepat pun, tak nak sibuk sana. Ada orang kalau surau tepi jalan, yang tu kena wirid pendek sikit, meraihkan mereka, sebab mereka berhenti sekejap nak solat, kemudian nak keluar balik, nak pergi balik rumah mereka. Kerana apa? Berhenti sekadar nak solat, nak berzikir sikit. Tu tak ada masalah tuan-tuan. Okeylah, selesailah situ insya-Allah. Baik, seterusnya peringatan golongan arifin. Peringatan golongan arifin. Sayyidina Sahal rahimahullah taala telah berkata, tidak ku ketahui maksiat yang lebih buruk daripada meninggalkan zikir kepada Tuhan ini, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu maksiat. Apa makna maksiat? Derhaka. Perbuatan yang derhaka yang lebih buruk daripada meninggalkan zikir kepada Allah. Kenapa tuan-tuan? Zikir maknanya ingat, lawan ingat adalah lalai. Bila mana meninggalkan zikir, berarti seseorang itu berada dalam bab lalai. Lalai inilah sebenarnya kata ulama sufi, ulama tasawuf, punca segala perkara, segala maksiat. Lalai dari Allah. Saya sebut lagi sekali pada tuan-tuan. Saya kuliah sebelum ni saya dah sebut, saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan. Lupa dalam bahasa Arab ni dia ada 3 perkataan. Lupa dalam bahasa Arab dia ada 3 perkataan. Dalam bahasa Melayu dia ada lupa dengan lalai. Tapi lain tu kan, lupa lain, lalai lain. Baik. Ada satu perkataan dia lupa yang sebelum ni. Sekarang dia ingat, akan datang dia ingat. Tapi yang lepas tu dia lupa. Dia lupa yang lepas-lepas. Biasanya perkataannya dalam bahasa Arab ialah an-nisyan. An-nisyan, lupa yang lepas. Ada satu lagi perkataan, dia lupa yang akan datang. Dia lupa yang ke depan. Yang tu namanya as-sahwu. Macam sujud sahwi. Sujud sahwi. Okey. Sujud sahwi ni, kenapa kita kena sujud sahwi? Sebab sepatutnya kita ke depan tu kita kena baca, tapi kita lupa. Contoh, kita bangun rakaat kedua daripada solat subuh, i'tidal kan, rukuk i'tidal. Sepatutnya lepas i'tidal tu kita buat apa? Yang ke depan tu baca doa kunut. Tapi mungkin kita lupa, menyebabkan kita terus sujud. Yang tu kena sujud sahwi. Apa makna sahwi? Lupa yang ke depan. Ada satu perkataan yang sebelum, yang lepas-lepas pun dia lupa, yang ke depan pun dia lupa. Dua-dua lupa. Itu namanya lalai. Dalam bahasa Arab, ghaflah. Dan zikir lawan dia kepada perkataan ghaflah. Sebab tu tidak ada satu maksiat yang paling besar, yang paling buruk yang berlaku pada seorang hamba Allah. Dia lupa yang lepas, dia lupa yang akan datang. Apa yang akan datang? Syurga, neraka, hisab, kiamat, sitian sirat, semua dia lupa. Yang lepas-lepas pun dia lupa. Dia dulunya tak ada, kemudian dia diadakan. Dulu dia kecil, sekarang dia besar. Dulu dia sekali, sekarang dia tak ada apa-apa dia. Sekarang Allah bagi rezeki yang banyak, harta yang banyak. Dia lupa semua sekali itu dari Allah. Inilah seburuk-buruk yang dikatakan maksiat, kerana lalai dari Allah. Itu kalau kata orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syazuli rahimahullahu taala, min alamatin nifaq saklu dzikri ala lisan. Tanda-tanda orang tu ada ciri-ciri munafik, sifat-sifat munafik. Iaitu apa? Saklu dzikri ala lisan, menjadi berat bagi lidahnya untuk berzikir.
Tuan-tuan, makan kenyang-kenyang nak cakap alhamdulillah, ya Allah susahnya. Oi, sedap. Sedap situ. Cakaplah alhamdulillah, sedapnya. Alhamdulillah, kenyang. Tapi ada orang tuan-tuan sekarang jangan. Kita tersepak batu, astagfirullah. Kan? Apa lagi sebut? Subhanallah. Dia pau sepak batu. Oh, sorry kat batu, tuan-tuan. Entah apalah tak tahu. Maknanya tak ada ni contoh lah. Tuan-tuan nak contoh lain banyak lagi kan. Tuan-tuan pun faham. Contoh. Sakit, tak dapat makan, tak dapat apa, kan orang sakit kan biasanya Allah, astagfirullah. Kan orang sakit dia tak berat lidah dia nak menyebut zikir. Orang ni ada sifat munafik pada dia. Wal iyazubillah. Okey. Kemudian fatub ilallah taala, oleh yang demikian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa? Supaya dia Allah taala akan meringankan kepada lidahmu. Orang yang macam ni kalau berat sangat nak berzikir kepada Allah, orang macam ni hendaklah bertaubat kepada Allah. Ya, moga-moga Allah ringankan lidahnya untuk berzikir. Tuan-tuan, sekarang okey lagi. Yang paling kita risaunya ialah di saat kita nak meninggal dunia tu, tak boleh nak sebut Allah. Itu habislah saya dengan tuan-tuan. Masa kita nak meninggal tu, oh subhanallah, tuan-tuan kena minta sekarang, tolonglah ya Allah, di saat aku nak meninggal dunia, aku tengah sakaratul maut, Engkau izinkan lidahku menyebut kalimah syahadah ya Allah. Tuan-tuan kena bagi tahu sekarang. Azan belum ni. Okey, baik, selesailah situ tuan-tuan sekalian ya. Kemudian yang lain kita saya nak baca muka surat 203 tuan-tuan. 203. Ataupun kalau ada sedikit kesinambungan yang boleh kita baca di situ, okey juga sebagai tambahan. Saya baca sepintas lalu gitulah. Kata-kata ini yang kita baca yang ke atas tadi dicedok oleh beliau daripada kalam Tuhan yang menyifatkan tentang golongan munafik. Tuan-tuan tahu ada satu ayat Quran kan? Ayat Quran ni mencerita pasal orang munafik. Orang munafik ni dia berzikir juga. Ada satu ayat Quran mengatakan innal munafiqina yukhadi'un Allah. Masih ingat lagi ayat ni ya? Kita selalu baca ayat ni. Innal munafiqin, orang munafik ni yukhadi'un Allah. Salah satu perangai dia suka tipu Allah. Ya, dia suka tipu Allah. Tu orang munafik. Macam mana dia tipu Allah? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apabila dia mendirikan solat, dia dirikan solat dalam keadaan malas. Tapi kalau kita baca ayat ni tuan-tuan, agak takut juga kita. Takut bagaimana? Orang munafik ni ditipu Allah. Bagaimana ditipu Allah? Bila mana dia solat, dia malas. Tapi dia solat juga. Tapi dari malas dia. Malah tu. Yang kita peliknya, yang langsung tak solat ni orang apa ni? Ni berat ni tuan-tuan sekalian, berat. Kita nak cakap tak boleh nak, itu berat sangat. Ya. Yang kedua, orang munafik ni bagaimana dia tipu Allah? La yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Maknanya apa? Maknanya dia zikir juga, tapi sikit. Yang banyaknya apa? Yang banyaknya lalai. Ada zikir tak? Ada zikir. Siapa dia? Orang munafik. Habis yang langsung tak zikir ni orang apa? Subhanallah. Habislah tuan-tuan. Yang langsung tak nak berzikir ni, langsung tak nak ingat Allah. Subhanallah. Wal iyazubillah, kita minta berlindung daripada anak-anak cucu kita lah. Itulah yang sedikit nak tambah. Baik. Kemudian muka surat 203, bagi ahli tariq. Ahli tariq ni ialah orang-orang yang mengikut satu tariqah. Apa makna tariqah? Tariqah ni ialah praktikal kepada teori. Saya sebut gini tuan-tuan, yang ini mungkin kita pernah sebut. Kita ni ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada makrifat. Ini biasa selalu kita duduk dengar. Tapi saya nak hurai 2 atau 3 lah. Apa makna syariat? Syariat ni ialah peraturan-peraturan umum yang telah Allah tetapkan ke atas kita selaku mukallaf. Dan peraturan itu adalah secara teori. Contoh, syariat solat, syariat supaya kita bersolat.
ya. Maka kita belajar solat, ada berapa rakaat? Zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Rakaat pertama nak baca apa? Niatnya bagaimana? Kemudian rukunnya berapa? Kita baca. Itu adalah syariat. Kemudian bila mana kita nak solat, kita kena, dia panggil apa ya? Kita kena dibimbing secara amali, secara praktikal. Sebab tu Nabi dalam bab solat, Nabi kata apa? Nabi tak kata kamu kena solat sebagaimana aku ajar kamu solat. Tak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu kena solat sebagaimana kamu tengok aku solat. Apa tu? Praktikal, amali. Aku dah ajar kamu solat. Solat zuhur ada berapa rakaat, solat asar ada berapa rakaat, solat maghrib ada berapa rakaat. Niat ni yang mana, rukunnya ada berapa, sujudnya berapa kali, iktidalnya rukun apa. Dah belajar semua. Itu adalah syariat. Kalau nak solat macam ni cara dia, peraturannya macam ni. Kalau tak ikut macam ni, itu bukan solat. Ustaz, saya solat zuhur 5. Itu bukan zuhur. Mana ada zuhur 5? Tapi saya akad takbir niat usolli fardu zuhri. Tak payahlah kalau dah 5. Itu bukan solat zuhur. Kan? Sebab dia itu peraturan. Tapi peraturan itu secara teori. Habis kalau nak laksana, kena tengok Nabi. Habis kita ni nak tengok siapa? Sahabat Nabi tengok Nabi. Para tabi'in tengok sahabat Nabi. Tabi'ut tabi'un tengok tabi'in. Kita tengok ulama solat. Sebab tu kita diminta solat berjemaah. Apa hikmah solat berjemaah? Supaya dapat tengok imam secara praktikal. Praktikal ni namanya tariqah, kaedah. Tariq ni jalan dia, cara. Tariq ni kalau kita belajar bahasa Arab, jalan. Jalan nak sampai ke satu tempat. Apa makna lain? Cara, kaedah nak laksana solat. Bila mana campur syariat dengan tarikat, itulah dia jadi hakikat solat. Itu syariat, tarikat, hakikat. Bila mana kita sembahyang dengan hakikat solat yang sebenarnya, dengan menggabungkan antara syariat dengan tarikat, teori dengan praktikal, maka jadilah solat itu hakikat solat. Bila mana orang berada benar-benar dalam hakikat solat, dia akan sampai ke makrifah kepada Allah. Sebab tu Sayyidina Ali yang kena panah tu kan, dia solat, maka orang cabut dia punya panah tu, dia tak terasa. Kenapa? Dia sudah berada dalam hakikat solat dan dia sudah berinteraksi dengan Tuhan yang dia kenal. Maka sekadar panah satu ni nak banding apa dengan Allah? Gitulah tuan-tuan. Jadi ahli tariq, orang yang ikut satu tariq. Apa makna tariq? Iaitu kaedah perjalanan menuju Allah, praktikal caranya. Ilmunya ilmu tasawuf. Sebab tu saya ingat ada seorang kawan saya di Mesir dulu, tahun 4, dia pergi jumpa doktor pensyarah. Dia kata, doktor, saya nak tanya, apa makna tariqah? Doktor tu tanya dia balik, engkau ni sanah kam? Anta sanah kam? Tahun berapa? Dia kata sanah rabi'ah, tahun 4. Tahun 4, engkau nak balik besok lusa dah, kamu tak tahu tarikat tu apa? Ni dia hurai ni, kita pun dengar dia hurai. Oh, macam ni tarikat. Tarikat itulah praktikal kepada syariat yang dibimbing oleh seorang guru. Praktikal macam jangan buat sendiri, betul tak? Mana ada dia buat apa tu? Praktikal. Mana guru dia? Penyelia dia mana? Supervisor dia mana? Buat sendiri. Itu kan praktikal, buat sendiri. Dia kena ada guru. Boleh tuan-tuan sekalian, rekan-rekan ni nanti kita baca kitab tarikat pula lah, insya-Allah. Okey, bagi ahli tariqah, melazimi zikir merupakan salah satu rukun wusul kepada Allah. Jadi orang-orang yang berada dalam tariqah, cuma sekarang ni begini. Begini, saya nak tambah sikit. Sekarang ni dia ada satu, kita nak kata apa ya, istilah khusus kepada tariqah. Ini tariqah Syaziliyah, ini tariqah Naqsyabandiyah, ini tariqah Syatariyah. Kan sekarang kan banyak tariqah-tariqah ni, banyak tuan-tuan. Jadi kenapa dikatakan tariqah Syaziliyah? Maka tariqah ni dia ada satu lagi pengkhususan kepada kaedah perjalanan untuk sampai kepada Allah. Apa makna sampai kepada Allah? Mengenal Allah. Maka dalam perjalanan mengenal Allah, tuan-tuan sekalian, ada pengalaman yang tersendiri. Melalui siapa? Alim ulama yang merentas jalan tersebut. Yang ni kena bahas panjang lah. Maka Imam Asy-Syazili ataupun boleh juga dibaca Imam Asy-Syazuli. Imam Asy-Syazili ni dia ada tariqah dia sendiri, kaedah praktikal dia sendiri dalam membawa hati manusia mengenal Allah. Maka Imam Naqsyabandi dia ada cara dia.
Apa beza Imam Asy-Syadzili? Imam Syadzili ni dia lebih kepada zikir mufrad. Zikir mufrad, zikir Allah. Ya, orang Perlis kata tak ada makna apa-apa tu. Ya kan? Ada ke munasabah sebut Allah tak ada apa-apa, sia-sia. Tergamak dia kata sebut Allah tu sia-sia. La haula wala quwata. Di saat kita nak mati, kita kena pesan ke anak kita. Masa ayah nak mati, masa papa nak mati, tolong abang long ke akak ke, sebut kat telinga ayah Allah. Jangan sebut asyhadu. Kawan tu nak nazak dah. Bukan nak nazak, dah tengah nazak dah, tak ingat apa-apa dah. Dia tak sebut ayah sebut asyhadu Allah. Mati dekat la, habis cerita. Tiba-tiba ada orang kata Allah tu sia-sia zikir Allah. Habis macam mana tuan-tuan? Sekarang tuan-tuan kena berlatih Allah. Mungkin suatu hari nanti lisan kita tak boleh nak sebut sebab dia dah kelu, hati kita masih ingat Allah. Itu tariqah Syadziliyah. Tapi kalau Naqsyabandiyah, dia guna kaedah daripada awal sampai akhir, la ilaha illallah. Dia guna nafi isbat. Ni di sini ni. Kan? Ni. Itu ada kaedah masing-masing. Maka ada imam, dia pernah dengan kaedah praktikal begitu, dia sampai mengenal Allah. Ada orang dengan Allah, dia mengenal Allah. Mengenal dengan apa? Dengan penglihatan hati, syuhud. Bukan melihat dengan mata, tak. Itu insya-Allah kita akan bacalah tuan-tuan kalau ada masa kita yang akan datang nanti. Okey. Maka saya ulang balik, ahli tarik melazimi zikir merupakan salah satu rukun wusul. Apa makna rukun wusul? Salah satu daripada rukun untuk sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi zikir terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama zikir awam. Zikir awam dengan lidah. Kalau kita zikir dengan lidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah, itu tahap pertama, dipanggil zikir awam. Yang kedua zikir khawas, iaitu zikir dengan hati. Ya. Jadi kita laluan azan dulu tuan-tuan, insya-Allah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. Allah. Kita sambung sikit lagi lah tuan-tuan ya. Kita habiskan yang 1 sampai 3 tu. Kemudian saya duk tengok perbahasan yang bawah tu agak panjang jugalah, yang mana memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah mungkin kita akan sambung ke depan nanti insyaAllah. Baik, saya ulang lagi sekali. Ahli tariq ya, ahli tariq, ahli tarekah yang tertentu, biasanya mereka melazimi zikir. Melazimi zikir merupakan salah satu daripada rukun wusul ya. Sesiapa yang ingin berjalan menuju Allah, iaitu mengenal Allah, maka zikir salah satu rukun. Maka sesiapa yang tidak berzikir kepada Allah, maka dia tidak akan berjaya untuk mencapai maqam ma'rifah kepada Allah. Jadi zikir dibahagikan kepada 3 peringkat. Pertama, zikir awam dengan lidah. Yang kedua, zikir khawas, zikir khusus dengan hati. Yang ketiganya ialah zikir khawasul khawas, zikir yang lebih khusus ya, dengan fana dari zikir. Apa makna fana? Fana ni kalau kita terjemah di sini sesuai dengan ayat ini ialah lenyap dari zikir ketika mereka, iaitu mereka yang berzikir itu musyahadah ya, terhadap yang diingati, iaitu mereka yang berzikir itu telah mencapai suatu maqam menyaksikan Allah dengan hati ya, menyaksikan Allah dengan hati. Dikata musyahadah terhadap yang diingati. Saya ulang lagi sekali pada tuan-tuan, bila mana kita berzikir, dia ada 3 perkataan yang kalau boleh kita ingat. Kita yang berzikir ni disebut az-zakir. Sebab tu dalam Quran, az-zakirin Allah, orang yang ingat Allah, az-zakir. Yang kita duk sebut tu, subhanallah, la ilaha illallah, tu az-zikru. Allah yang kita duk zikir tu, zikir kepada siapa? Kepada Allah. Allah tu disebut al-madhkur. Al-madhkur, yang diingati. Kita yang mengingat, penzikir yang mengingat. Bagaimana nak ingat Allah? Kena zikir, kena sebutan zikir. Tu ucapan-ucapan zikir, kalam-kalam zikir. Zikir ni tujuannya apa? Untuk ingat yang diingati. Yang diingati itu ialah Allah. Baik, bila mana seseorang itu telah berjaya sampai ke peringkat yang ketiga ni, yang kita baca dalam kitab ni, yang ketiga, orang yang sampai kepada maqam yang ketiga, kedudukan yang ketiga daripada pembahagian zikir, peringkat zikir, orang penzikir ni, kita, contoh kita kata kita ni sudah lenyap, sudah hilang zikir daripada diri kita, iaitu kita tidak berpaling atau mengambil berat lagi kepada zikir. Kerana apa? Kerana kita sudah sampai atau sudah menyaksikan hati kita kepada yang diingati. Boleh tuan-tuan? Saya bawa contoh gini. Ini Syekh saya sebut contoh. Tapi contoh ni contoh sama lah, tapi nak ulang lagi sekali. Bila mana kita nak berkahwin dengan seorang perempuan, mesti kita tahu nama dia kan. Kahwin dengan seorang perempuan, nama apa? Cuma saya ulang, Syekh saya masih ingat dia guna Zainab. Ya, kalau ada belakang tu bukan Zainab yang ada kat surau kita ni. Ya, dia nama Zainab. Baik, sebelum kita nak kahwin dengan Zainab, kita kena tahu dia nama apa? Zainab. Masa nak akad nikah kena ingat betul-betul, jangan sebut Aisyah pula. Ya, sebut Zainab. Sebut Zainab tu, itu nama dia. Tapi bukan dia, bukan diri dia. Tuan-tuan nak kahwin dengan nama ke? Dengan diri yang Zainab tu? Nama lain kan, diri Zainab tu lain. Betul? Yang ni yang pening sikit ni. Saya nak kahwin dengan Zainab, Ustaz. Iyalah, Zainab tu nama dia. Yang kita naknya dia.
Tapi oleh kerana dia tu bernama Zainab, okeylah masyarakat nikah kita sebutlah Zainab. Tapi bila mana Zainab tu dah duduk dengan kita, dah jadi isteri kita, Zainab tu dah tak ada dah kan, lah lenyap dah nama tu kan. Dia nama baby ke apa pula? Baby ke ayang? Ayang. Ayang. Kenapa tukar nama? Zainab tu tak perlu dah, sebab Zainab dah ada depan kita dah. Ke duduk ratib Zainab. Itu nama dia. Sama juga kita dengan Allah. Allah. Itu nama dia. Tapi bila mana dengan zikir itu masuk ke dalam hati kita pada makam yang ketiga ni, peringkat ketiga ni, dia fana. Apa makna fana? Dia lebur, dia lenyap semua kalam-kalam itu, perkataan-perkataan itu. Begitu juga hati kita pun kita dah lupa, diri kita pun kita dah lupa, kerana tenggelam dalam yang kita ingati, iaitu Allah. Kerana kita sudah menyaksikan Allah. Tuan-tuan, kita ni sebenarnya tak, dia panggil tak apa ya, dia panggil tak excited, betul ke bahasa saya broken? Tak apalah, tuan-tuan boleh faham lah, insya-Allah ya. Excited ni apa dipanggil? Teruja. Teruja. Sebab kita dengan Zainab ni kenapa tak teruja? Sebab kita dating dengan dia seminggu sekali. Dah tengok dia seminggu sekali. Kalau cuba tuan-tuan kahwin dengan yang pakai niqab tu, malam bila yang tuan-tuan dapat tengok? Malam pertama tu baru dapat tengok, ataupun hari bertunang sekali kerana sunat tengok, kemudian bertunang lama pula setahun, tuan-tuan sekalian tak pernah tengok. Malam pertama baru tengok, baru buka niqab dia, masa tu dia teruja. Masa itulah dia tenggelam dalam rindu ke apa, ke tenggelam dalam cinta malam pertama. Betul? Tuan-tuan ingat lagi tak ni saya cerita ni? Sebab kita ni dah lama ni, tuan-tuan sekalian. Begitulah ibarat kata syekh saya, bila mana orang sudah musyahadatullah, hati dia menyaksikan Allah, setelah dia berzikir dengan lisannya, masuk ke tahap yang peringkat yang kedua dengan hatinya, masuk ke tahap yang ketiga, dia telah tenggelam dalam zikir kerana hati dia telah menyaksikan kebesaran Allah, kewujudan Allah, maka dia teruja. Tu dia panggil fana. Tu tahap-tahap dia. Jadi kalau kita tak mula, tapi kita kena mula mengikut peringkat lah, tuan-tuan. Tapi nak mula tu pula ialah dengan biasanya dengan bimbingan murabbi mursyid, dengan orang yang sudah berjalan dan sudah sampai, sudah usul, istilah bahasanya, sudah sampai kepada ma'rifatullah. Siapa? Para murabbi mursyid, para walian mursyida. Tak boleh dengan ustaz-ustaz macam saya, macam kita semua ni, tak boleh. Ni bukan, dia ada ahli dia yang pakar dalam kerohanian. Allah. Kadang-kadang benda beginilah, tuan-tuan sekalian, orang luar sana bukan kata nak kata apa sangat. Mana dalil ustaz? Dia benda ni ada dalil. Ada benda, tuan-tuan sekalian. Apa dalil dia? Diri kita ni suatu dalil. Sebab ada seorang lama dah ni, tuan-tuan, boleh lagi ke sikit lagi lah ya. Dia tak boleh mengaji banyak sangat. Ada seorang tu, dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya nak tanya ustaz, saya nak jumpa boleh? Boleh. Saya nak bawa suami saya, sebab saya dengar ustaz mengajar gini. Saya sebut terang. Dia kata, saya dengar ustaz mengajar ni banyak kali, saya ulang, tuan-tuan, di sini pun saya rasa saya ulang lagi sekali. Ustaz kata Allah ni dia tidak berhajat kepada tempat. Kan? Tempat ni pun Allah cipta. Sebelum ni pun tak ada pun tempat, di langit, di bumi, di aras, di apa, tak ada. Kerana Allah itu qiyamuhu bi nafsih. Dia tidak bergantung dengan segala-galanya. Dia berdiri dengan sendiri. Dia tidak berhajat kepada sesiapa yang menjadikannya. Itu Allah. Ya. Baik. Dia pun datang, dia kata nak jumpa ustaz. Saya nak tanya soalan gini ustaz. Kalau ustaz kata Allah tak perlu tempat, tak ada di mana-mana, tempat mana-mana, jadi kita nak tahu macam mana Allah tu ada? Macam mana kita nak tahu? Cuba ustaz bawa dalil. Tuan-tuan, kadang-kadang bahasa paling mudah, saya kata akak, dalilnya ialah diri akak. Akak nak cari dalil mana Allah tu ada? Ya. Akak nak jumpa dekat Shah Alam baru Allah tu ada tempat, atau di Mekah, jumpa kat Mekah. Kau jumpa kat langit, tak munasabah akak nak pergi sana. Dia tak perlu kepada tempat, tuan-tuan, untuk kita tahu Allah tu ada. Siapa? Diri kita ni, tanda bukti wujud Allah. Adakah kita wujud dengan sendiri? Ada tahu dah ada dah dekat Kota Kemuning ni. Tahu-tahu ada. Saya pun tak tahu ustaz, bila saya ada tahu-tahu ada. Sudah. Ini anak apa ni? Buluh bentung ke apa? Ya. Tapi saya ada lahir dengan mak saya dah. Mak tu tahu-tahu dah ada ke? Maka mana kita ni, diri kita ni satu bukti kewujudan Tuhan yang paling sempurna bukti dia.
Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tuan-tuan tak payah cari bukti lain. Langit tu tak kurang sempurna. Nak banding dengan kita, ya ke langit tak sempurna? Tak sempurna, dia tak ada akal, dia tidak dipertanggungjawabkan untuk beribadah pada Allah. Kita ni makhluk yang sempurna, sebab tu dipertanggungjawabkan dengan akalnya, dengan hatinya, dengan rohnya, dengan segalanya. Maka inilah bukti diri kita ni, bukti paling sempurna untuk tidak akan mampu kita nafikan bahawa Allah itu maha wujud, dan wujudnya adalah wujud yang sempurna. Lepas tu kadang-kadang kita kata, ni dalil ni ustaz cakap ni betul ke? Ni dalil mana? Diri kita lah. Cubalah kita nak tahu. Cuba kita berzikir dengan lisan, dengan hati, sampai satu masa hati kita akan menyaksikan Allah, kerana hati ni ada mata dia. Boleh tuan-tuan, nanti bagaimana cara dia, insya-Allah kita akan baca kat bawah tu nanti, ya, pada pengajian akan datang insya-Allah. Buat masa apa yang ada ni, ada soalan tak? Macam biasalah ya. Macam biasa tak ada soalan, sebab benda jelas. Nak tanya apa? Tuan-tuan, saya yakin, saya suka mengajar sini, tuan-tuan cepat faham. Betul. Dia nampak tak faham ni tuan-tuan. Nampak. Jadi jangan main-main. Macam kita cakap kat anak kita lah. Kita cakap, kita tengok bela. Akhir sekali kita tanya, Halung faham tak ni ayah cakap apa ni? Dia kata tak. Patutlah tengok muka semacam. Tapi tuan-tuan tengok faham. Saya nampak tuan-tuan faham. Betul tuan-tuan. Jadi setakat tu dahulu, sebab tu tak ada soalan kan. Tapi mudah je tuan-tuan. Moga-moga selebihnya Allah bagi kita faham. Allah, bukan guru, bukan kita bijak sebab tu kita faham, bukan guru tu pandai mengajar, tak, Allah. Sebab tu Nabi minta doa, Allah marzukna, ya Allah engkau rezekikan kepada kami apa yang kami minta engkau rezekikan, fahman nabiyyin, supaya engkau bagi kami faham sebagaimana engkau beri nabi-nabimu faham. Tuan-tuan jangan minta macam ustaz faham, sebab ada ustaz tak faham juga. Betul, tuan-tuan sekalian. Ustaz pun tak faham. Sebab tu saya pernah tanya guru saya. Saya kata, "Tuan Guru, macam mana saya nak mengajar?" Dia kata, "Ajar yang anta faham. Anta nak ajar orang apa yang anta faham. Jangan anta mengajar yang anta pun tak faham." Dia kata. Mana tahu kita nak itu. Maknanya kita, dia panggil apa tuan-tuan sekalian ya? Salah satu ada juga dia cakap, salah satunya caranya ialah kita nak tahu kita ni faham ke tak faham, kita cakap tu orang faham. Yang maknanya kita faham lah tu. Kalau kita cakap orang tak faham, itu maknanya kita tak faham lah tu. Siapa orang tak faham? Tapi sebenarnya yang bagi faham, akhir sekali kita balik pada Allah. Sebenarnya yang bagi kita faham, yang bagi orang faham adalah Allah. Sebab tu tuan-tuan jangan risau. Malam ni tak faham lah ustaz, apa cakap, jangan bimbang. Malam satu lagi insya-Allah faham. Tapi faham kena minta. Kerana faham itu rezeki. Sebagaimana kita minta rezeki apa? Rezeki duit, rezeki sihat, rezeki itu, rezeki ini. Rupanya faham tu rezeki. Dan minta faham bukan faham ustaz tu faham, tok guru tu faham, tak. Sebagaimana Allah bagi nabi-nabi faham. Allah, gitulah tuan-tuan. Setakat tu dahulu, insya-Allah kita akan sambung pengajian akan datang nanti pada muka surat 203 lagi kita sambung perbahasannya malam ni insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzuqna futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.